Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ini saya meminta izin untuk menyampaikan satu tajuk yang nadir atau jarang disampaikan oleh mana-mana penceramah. Justru tajuk ini tuan-tuan perlu dengar baik-baik untuk memberi bingkisan semangat kepada kita, terutamanya sebagai umat Islam, bagaimana kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum dalam membela agama Allah, menegakkannya di muka bumi ini, yang terpaksa bertarung dalam banyak siri-siri peperangan semata-mata untuk li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, bagi meninggikan kalimah Allah pada kedudukan yang tertinggi. Justru saya pilih satu tajuk peperangan Yarmouk dan kesannya. Bagaimana peperangan ini, natijah daripada peperangan ini, dan ia merupakan satu hal yang mungkin kita dapat ambil beberapa iktibar. Pertamanya, kenapa saya pilih peperangan Yarmouk? Kerana baru-baru ini, pada akhir 2023, setepatnya 28 Disember, saya telah mengunjungi di Jordan dan menziarahi tempat berlakunya peperangan Yarmouk untuk kali keduanya. Selepas kali pertama, hampir 10 tahun sebelum daripada itu. Jadi bila dapat menziarahi tempat seperti itu, mengingatkan kepada saya betapa ia cukup luar biasa, sehingga saya terpanggil untuk membuat sebuah kajian secara lengkap bagaimana bermulanya peperangan dan berakhirnya, dan semasa peperangan tersebut, dan apa intipati iktibar yang dapat kita ambil. Di tempat yang saya kunjungi, di medan peperangan tersebut, saya dapati satu monumen. Diambil ucapan Panglima Tentera Islam yang cukup luar biasa, Saifullahil Maslul, Khalid ibn al-Walid. Ditulis kata-katanya, fala namat ayunul jubana, maka aku doa supaya mata-mata orang yang pengecut tak dapat tidur. Maksudnya, beliau walaupun berperang berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, tapi matinya di atas katil. Kenyataan ini telah dinukilkan dalam Siyar A'lam An-Nubala, dalam Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, dan juga kami nukilkan pandangan tersebut dalam kitab Garis Masa Hayat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kami karyakannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di mana saya mulakan dengan kisah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Selepas daripada perjanjian Hudaibiyah antara orang-orang Islam yang dikepalai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir musyriki Mekah di Hudaibiyah. Hudaibiyah lebih kurang 20 km daripada Kaabah, daripada Mekah. Perjanjian itu memberi ruang kepada Nabi dengan seluas-luasnya untuk menyebarluaskan Islam. Rasulullah menghantar surat-surat, warkah-warkah kepada maharaja-maharaja, kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin dunia, termasuk Maharaja Rom, Heraklah, Maharaja Parsi yang digelar sebagai Kisra,
Raja Mesir yang digelar sebagai Muqawqis, raja daripada Habsyah Ethiopia yang digelar sebagai Najashi, dan banyak lagi raja-raja yang lain dihantar. Oleh kerana Raja Rom Herakla ini menganut fahaman Kristian atau Nasara, ketika dia menerima surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memanggil salah seorang daripada orang Mekah yang sedang berniaga di Syam. Masa tu dia duduk di Syam, iaitu kebetulannya Abu Sufyan, yang Abu Sufyan pada masa itu belum lagi Islam. Tetapi maharaja yang cerdik ini berkata, kalau kamu tipu, orang-orang di belakang kamu akan ceritakan hakikat sebenar. Maka dipanggil ramai melalui penterjemah dengan satu dialog yang panjang yang disebut oleh Abu Sufyan selepas dia memeluk Islam. Kisah tersebut telah dinukilkan dalam awalan hadis Sahih Al-Bukhari. Banyak soalan. Kalau saya bincang hal tu sahaja cukup untuk ceramah pada malam ni. Jadi akhirnya hati kecilnya percaya itu Nabi. Dia percaya, tapi oleh kerana kedudukan pangkatnya dan pengaruhnya, dibimbang orang-orang bawahnya tidak dapat menerima, dia kekal. Dan dia tahu itulah Nabi. Inilah surat yang dihantar kepada Kisra itu. Yang lain Nabi menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, Min Muhammad Abdillahi wa Rasulih ila Herakla azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba' fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, aslim taslam wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain wa in tawallaita fa 'alaika ismul arisiyin. Lalu Nabi baca ayat Quran dengan maksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, kepada Herakla Maharaja Rom, salam ke atas siapa yang mengikut petunjuk. Adapun selepas daripada itu, aku seru kamu kepada seruan untuk Islam. Hendaklah kamu memeluk Islam, nescaya kamu selamat. Kamu masuklah Islam, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kamu 2 pahala. Tetapi jika sekiranya kamu berpaling dan enggan, kamu juga menanggung dosa petani-petani, orang-orang yang menjadi pengikut kamu. Lalu Nabi baca ayat Quran, Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah, wa la nusyrika bihi syai'a, wa la yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Bila dia dengar ayat inilah, akhirnya dia panggil Abu Sufyan dan dia telah berdialog dengan panjang, dan dia pada hati kecilnya mengakui akan kebenaran kerana sifat-sifat Nabi yang hakiki terwujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil kisah seterusnya. Selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-11 Hijrah, pada bulan Rabiul Awal, maka terlantiklah Abu Bakr Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar hanya 2 tahun menjadi khalifah, tapi telah menghadapi satu tragedi yang amat dahsyat, di mana penduduk-penduduk Arab kebanyakannya murtad, sama ada mengikut Nabi palsu. Pada masa itu adanya Musailimatul Kazzab, adanya seperti Al-Aswa Al-Ansi, adanya seperti Tulaiha Al-Azdi, adanya seperti Sijah. Semuanya mengaku menjadi nabi-nabi palsu. Ada pun golongan kedua tak mahu bayar zakat. Ada pun golongan ketiga menganggap syariat sudah habis semuanya. Tempat-tempat semua berlaku kecuali di kota Madinah, di kota Mekah dan juga kota Taif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
telah mengarahkan sahabat-sahabatnya berpegang kepada Islam, dan Sayyidina Abu Bakar bila mengambil tampuk pemerintahan telah melaksanakan yang dipanggil sebagai hurubur riddah. Dalam masa sekejap sahaja, kurang setahun, semuanya reda dan kembali kepada pelukan Islam semua. Yang terbunuh maka terbunuhlah, yang tertawang maka tertawanglah, dan akhirnya Islam kukuh dan mengukuh. Sebahagian daripada mereka berjuang bersama Islam semuanya. Kemudian apa yang berlaku pada tahun ke-13 Hijrah? Khalifah Abu Bakar bersungguh-sungguh menyediakan pasukan tentera yang kuat untuk membuka bumi Syam. Sebagaimana saya kata, Syam refer kepada 4 negara sekarang ni: Jordan, Palestin, Lebanon dan juga Syria. Itulah yang dimaksudkan dengan Syam. Jadi misi ini telah dikemukakan dan bagi untuk melaksanakan dengan kesungguhan itu, maka dia mahu supaya semenanjung tanah Arab aman dan juga selamat daripada kekuasaan Empire Rom. Oleh kerana itu, bila dia fikir untuk nak menguasai kota Syam, dia telah menghantar para sahabat-sahabat yang kanan untuk pergi dengan kumpulan-kumpulan tentera yang pelbagai. Tuan-tuan, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia tak macam setengah orang, satu-satu, lepas satu selesai, okey selesai. Tak. Bagi pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa, dia akan buat serentak. Dia akan buat serentak. Dia buka Iraq, dia buka Syam, dia buka sini, dia lawan Riddah, dia lawan begini. Dia akan pergi begitu. Dia tak satu-satu, tak ada masa, tuan-tuan. Maka inilah hakikat wal asr innal insana lafi khusr. Jadi walaupun jumlah mereka kecil, tapi semuanya membawa berita-berita yang luar biasa. Buah-buah yang ranum dengan kemenangan demi kemenangan yang dicatatkan. Kemudian dia hantar tentera, antaranya Khalid ibn Sa'id Al-As. Khalid ibn Sa'id Al-As ke bumi Syam. Dan dia merupakan pasukan pertama yang dihantar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dia telah pergi bergerak daripada Yaman, kemudian menuju ke Madinah, lalu dia dilantik oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin pasukan tentera yang dihantar ke Syam sampai menguasai daerah Taimat di wilayah Syam. Khalid ibn Sa'id ni panglima. Adalah berapa ratus orang, berapa ribu orang ikut dia. Bila perkara ini diketahui oleh orang Rom, Rom ni sebuah empire yang besar. Empire Rom ni menguasai Jordan, menguasai Palestin, bahkan sebahagian Mesir, bahagian Afrika, juga menguasai Samarkand, sebelah atas lagi termasuk Rom atas Turki semua sekali itu Rom. Kuasa besar, sudah bertapak ribu tahun. Kerajaan Byzantine ni memang luar biasa. Jadi bila dia dengar tentera Islam sudah mara ni, dia pun melihat keadaan seperti ini, dia rasa cukup bimbang. Dia berhati-hati dalam keadaan ini. Dia tahu bahawa mereka mesti menghalang tentera Islam. Peristiwa ini dihidu oleh sahabat Nabi ini. Apa lagi, dia telah minta bantuan daripada Abu Bakar. Abu Bakar cukup memerhatikan dan dia ambil betul-betul semangat. Dia tak berkata tinggal dah. Dia akan dapatkan bukti berita. Kata orang kalau boleh hampir tiap hari lah. Tapi dulu pakai sistem kuda bagi tahu. Jadi pecuk kuda bagi tahu, sampaikan surat, Abu Bakar jawab dan seumpamanya. Menyatakan kebimbangan kerana musuh sedang berkumpul banyak. Jadi tentera Islam perlu diberi bantuan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ibn As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, dia telah menggerakkan pasukan Khalid Al-Walid. Begitu juga beberapa tambahan lagi, iaitu Al-Walid bin Uqbah
dan juga Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ni Islam. Selepas daripada bapaknya mati, selepas pembukaan kota Mekah, dia menjadi Islam, dan dia Islam yang sungguh-sungguh sehingga dia mati syahid dalam peperangan. Dan juga anaknya. Jadi Ikrimah dia hantar bagi memperkuat Al-Walid bin Uqbah, dan ini maksud dua orang ni bukan dua orang. Di bawahnya pasukan ramai pergi menguatkan barisan Khalid ibn Sa'id. Jadi bertambah kuatlah tentera ni. Jadi tentera Islam mula bergerak sampai ke Ilya. Ilya ni di mana? Ilya ni maknanya di satu kawasan yang terletak di Baitul Maqdis sekarang tu. Masjid Aqsa zaman dulu dia panggil Masjid Ilya. Salah satu nama lama. Baik. Apabila tiba di sana, berlaku pertarungan satu lawan satu antara Khalid bin Sa'id dengan salah seorang panglima tentera Rom bernama Mahang. Lantas dia berjaya dikalahkan. Lawan-lawan kalah. Mahang ni bila dia kalah, sebelum dia kena bunuh, dia lari. Dia lari. Jadi Islam menang masa tu. Bila dia lari, tentera Islam kemudian dia lari ke mana? Ke Damsyik. Pakat kejar dia. Jadi bila kejar ni, Khalid bin Sa'id kejar ni, tiba di satu tempat namanya Marj As-Sufar. Sampai di situ Khalid dan pasukannya telah dikepung oleh Mahang. Oh, kita masuk dalam perangkap dia dah. Bila dah dikepung, dalam keadaan itu Khalid terpaksa berundur lari ke Zi Marwah. Berundur balik lari. Sehingga kan pasukannya sebahagian tak dapat lagi, dikuasai oleh Rom, dan yang dapat menyelamatkan diri tak ramai. Yang ada tentera berkuda sahaja. Jadi Ikrimah masa tu terus bertahan. Dalam keadaan seperti ini, berita sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dapat maklumat macam ni, dia kata ini tak boleh. Mesti kena hantar pasukan lain lagi, yang lebih semangat lagi, lebih kuat lagi, sebab nak bertembung dengan pasukan yang besar ini. Maka dia tengok semua itu, dia cari beberapa pemimpin tentera Islam lain, pergi. Antaranya Yazid bin Abi Sufyan, anak Abi Sufyan. Beliau telah dihantarkan dengan jumlah yang ada pada masa itu lebih kurang 3,000 orang anggota pada peringkat awal. Tapi dalam perjalanan tersebut dapat juga dikirim tambahan sampai 7,000 tentera Islam. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar kumpul. Sebab sekarang ni kita tak boleh lagi berpisah-pisah. Kita kena kumpul setempat jadi pasukan yang kuat. Termasuklah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Amin Hazihil Ummah, yang dijamin oleh Rasulullah 10 di kalangan yang layak masuk syurga Allah. Dia memimpin pasukan antara 3,000 hingga ke 4,000 pasukan tentera. Akhirnya dalam sumber lain menyatakan jumlah mereka mencecah 7,500 orang yang berhenti di satu kawasan. Dia jalan melalui Tabuk, dia berhenti di satu kawasan namanya Jabiyah. Jabiyah ni dekat Syam dah. Kemudian pasukan yang ketiga dipimpin oleh Amr bin As. Amr bin As ini, beliau telah dihantar untuk menguasai Palestin. Tapi tak sempat lagi, kuasa sebahagian saja. Jumlah pasukan ni adalah 6,000 ke 7,000 orang. Yang remuk dengan Palestin ni sebelah-sebelah, dekat sangat. 6,000 ke 7,000. Jadi mereka melalui jalan Mu'rikah sehingga sampai kepada Ghamr Al-Arabat. Kemudian yang keempat, pasukan tentera Islam yang keempat dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Syurahbil bin Hasanah ini diarahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dia masa tu duduk daripada Iraq. Jom, kamu kena pergi ke Syam, dan dilantik menjadi ketua pasukan. Syurahbil bin Hasanah. Beliau juga diminta untuk membantu pasukan untuk menguasai Jordan dan kawasan sekitarnya. Disebabkan jumlah tentera Rom ni rupa-rupanya terlalu besar. Tuan-tuan, tentera Rom ni amat-amat besar. Bila dalam keadaan seperti ini, mereka menyatakan perlu lagi bantuan tambahan. Maka Sayyidina Abu Bakar hantar lagi Hashim bin Utbah bin Abu Waqqas bersama dengan 1,000 pasukan tentera, dan Sa'id ibn Amir bin Huzaim seramai 700 anggota pasukan lain. Jadi dia suruh kumpul semua
dipersatukan semua di satu tempat, dan Amr bin As pun memberi isyarat kepada panglima perang yang lain untuk berkumpul di Yarmouk. Ini peringkat pertama. Jadi jumlah ni sini 3-4 ribu tadi, 7-8 ribu tu semua sekali kumpul. Bagaimana pula Khalid Al-Walid? Khalid bin Al-Walid ini masa tu duduk di Iraq. Khalid ibn Al-Walid ini dia sedang menghadapi pasukan-pasukan Parsi. Dia boleh lawan dah sebahagian Parsi itu, kawasan-kawasan tu. Abu Bakar tengok keadaan macam ni rasa tidak tenang dengan tentera Islam untuk bertembung dengan Rom ni, jadi dia kena memperkuatkan lagi pasukan. Apa yang dia buat? Dia hantar surat kepada Khalid. Khalid Al-Walid ni seorang panglima yang amat luar biasa, yang saya anggap dalam sejarah Islam dia adalah antara yang terbaik dalam peperangan. Strateginya apa? Ada masa saya boleh cerita panjang kisah dia. Tapi hari ni kita nak cerita malam ni peperangan Yarmouk. Macam mana Khalid Al-Walid bila dapat surat Abu Bakar Siddiq, terima saja surat, dia arahkan untuk pergi menuju ke bumi Syam. Iraq menuju ke bumi Syam. Dan dia tahu sahabat-sahabat sudah ramai, tentera Islam sudah ramai berkumpul di Syam. Jadi bila dapat sahaja berita macam ni, macam mana cara dia nak pergi? Jadi Khalid Al-Walid pun bincang dengan tentera dia. Macam mana kita nak pergi ke bumi Syam ni? Dia nak pergi ke bumi Syam ni, dia tanya orang yang pandai bak jalan. Salah seorang yang pakar namanya Rafi' ibn Umairah At-Ta'i. Dia panggil Rafi'. Dia kata, kita nak ke sana. Macam mana? Maka ditunjukkan kepadanya 2-3 jalan. Jalan ni dekat, tapi orang ramai tahu. Dia kaedah masa perang, kalau boleh jangan musuh tahu. Kita jalan, kita gerak ni, jangan disedari. Kedua, ramai yang akan jadi berlawan dengan kita, jadi tak sempat hak nu lawan sini je. Dah, jalan lain ada suka gini. Ada satu jalan. Jalan ni tak ada orang tahu, tapi jauh. Tapi terpaksa merentasi padang pasir. Padang pasir tak macam di Semenanjung, tak ada padang pasir. Dia ni padang pasir sungguh ni, kita merentasi ni. Khalid kata tak apa. Sampai kena melalui satu kawasan namanya Samawah. Daripada Iraq menuju ke Syam melalui kawasan tu. Ia merupakan satu kawasan padang pasir yang terkenal dengan gersang, yang terletak antara Kufah dan Syam. Hal ini disebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibn Katsir. Ini kerana Khalid dia nak perlu masa secepat. Dia perang ni dia tak boleh janji macam berlawan bola. Berlawan bola ni kita boleh janji set time, bila mu nak lawan kita pun lawan, setuju. Begitulah cara dulu, ataupun telah dibuat jadualnya. Jadi Khalid mesti sampai kurang daripada 5 hari. Kurang daripada 5 hari. Macam mana cara nak pergi? Jadi bila telah dia ambil jalan yang diaturkan oleh sahabat, oleh seorang tadi, iaitu Rafi', disetujui, Khalid pun pergi. Dia lalu perjalanan sehingga mereka sampai di Qurakir. Sampai di Qurakir, satu lembah yang dimiliki oleh Kalb di Samawah dari arah Iraq. Jadi mereka memendekkan jalan melalui daratan dan padang pasir serta melalui lembah-lembah dan gunung ganang lereng-lerengnya. Mereka juga melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang. Jumlah mereka antara 4 ke 5 ribu orang bergerak. Sementara itu Rafi' telah menunjukkan mereka jalan. Rafi' ni dia kenal jalan, dia tunjuk kod ni. Unta-unta mereka sengaja tidak diberi minum. Ni style orang zaman dulu, orang yang pandai main unta, berjalan, musafir banyak, dia tahulah cara. Bila kita nak jalan jauh, pertama sekali unta tu jangan beri minum air. Jadi supaya apa? Supaya unta tu dahaga amat. Jadi bergeraklah unta tu dalam keadaan tak diberi minum air.
Sehingga dahaga yang amat melampau. Unta ni satu binatang, bila kita beri minum air dia boleh tahan sampai 7 hari tak minum. Dia tak macam kita 7 jam. Kalau ceramah ni 2 jam pun kena minum dah. Dia macam tu. Jadi tengah berjalan dah lapar sangat ni, dahaga sangat ni, akhirnya mereka bertemu tempat air. Bila temu tempat air, unta ni dia beri minum sekenyang-kenyangnya. Jadi minum banyak. Unta ni satu kelebihan binatang ni, dia boleh sipang air. Tak macam kita tak boleh sipang. Dia ada boleh sipang air. Tujuannya selepas daripada itu kerana mereka nak melalui padang pasir. Bila mana mereka berjalan di padang pasir tak ada air. Jadi setiap hari mereka akan sembelih 4 ekor unta atau 5 ekor. Sembelih unta ni ambil 2. Satu pakat minum air semua. Satu lagi makan daging bakar kuat tenaga. Jadi sempatlah sembelih 4 kali. Jadi kalau 16 ekor ataupun 20 ekor lah, kalau 5 ni barulah boleh mengentasi padang pasir tersebut. Setelah hari kelima, Khalid memanggil petunjuk jalan tu Rafiq. Tanya dia, macam mana Rafiq ni? Kita ni duduk padang pasir ni, sepasir-pasir ni. Rafiq ni orang lama. Dia kata bagus. InsyaAllah kita tak akan kehausan. Sebab saya rasa ada air. Rafiq ni kata, saya rasa ada air. Kata dia kat mana? Dia kata kamu cari kiri kanan kamu kena cari ada satu tanda, ada satu pokok namanya pokok Ausaj. Kalau kamu dapati pokok Ausaj tu, maka ada air lah. Kamu galilah bawah pokok tu. Bila dengar macam tu, mereka pun cari tak ada. Tak ada, kata dia. Kata la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Celakalah kamu semua kalau begitu. Aku juga tak akan mempedulikan kamu. Kata orang fedak ni. Dia jadi marah dah Rafiq ni. Ada, tak ada. Cari, rupa-rupanya ada. Pokok tu, tinggal pokok dah. Tunggu. Mati dah pokok tu. Bila tahu nampak tunggu tu, dia kata, Allahu Akbar. Inilah tempat aku cari. Gali bawah dia. Sebab pokok tak hidup melainkan ada air bawah. Dapat air. Kenyanglah mereka. Rafiq kata apa? Penunjuk jalan ni kata, aku tak pernah jalan tempat ni kecuali masa tu aku kecil, aku ikut ayah aku. Cerita tu cerita lama. Masa dia kecil ni dia tua dah. Dia tua dah pokok pun mati dah. Kau tunggu dah. Dia boleh cam. Tu harap ni. Boleh harap bak jalan. Dia kena. Khalid dan tu dapat minum air, unta pun jadi segar molek gini, sekejap dapat masuk ke kota Syam. Ini disebut dalam kitab Al-Yarmu bi Qiyadah Khalid ibn Al-Walid oleh Syauqi Abu Khalid. Sebelum daripada subuh, Khalid dan pasukannya pun tiba di Suwa, iaitu sebuah tempat yang dilalui di Iraq ke Syam. Sampai dah situ. Perjalanan mereka mengambil masa kurang 5 hari. Mereka keluar menuju Rom dari arah Tadmur. Tadmur ni dekat dah dengan Syam, Syria. Di sana penduduk Tadmur dan Arakah bersepakat untuk berdamai. Temu tak berani, akad tangan. Kemudian mereka melewati kawasan Azra. Khalid berjaya menaklukinya dan memperoleh harta rampasan dalam jumlah yang besar dari Rasad. Maknanya hebatnya Khalid, dahlah di sana di Iraq dia kuasa banyak dah. Nak pergi daripada Iraq kerana menjunjung titah perintah Khalifah Abu Bakar tu, pergi ke Syam, tengah-tengah tu boleh takluk lagi. Boleh memasukkan orang dengan izin Allah ke dalam Islam. Maknanya mereka buat kerja sungguh. Orang kita panggil sambil menyelang minum air. Pergi, dapat lagi. Bukan sekadar itu, akhirnya mereka keluar daripada sebelah timur Damsyik. Kemudian terus berjalan sehingga tiba di Parik Busra. Kemudian di sana mereka bergabung dengan pasukan Syurahbil bin Hasanah. Kubur Syurahbil pun ada di sana. Baru ni saya ziarah dia. Sedang memerangi penduduk wilayah itu. Akhirnya penduduk negeri tersebut meminta perdamaian, menyerahkan negeri kepada Khalid. Negeri tersebut merupakan kota pertama yang ditakluki di wilayah Syam.
Ini boleh lihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Hafiz Ibn Katsir. Di sini kita tengok bahawa Khalid telah melalui jalan yang luar biasa kerana kepantasan dan kecepatan untuk sampai kepada destinasi. Saat yang sama dia menyelesaikan ujian perjalanan dengan bijaksana. Kalau kita mati padang pasir je tuan-tuan, lelah padang pasir je, tak payah perang lah, pergi situ lembek gitu je, pakai syahid dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mereka ni. Kemudian akhirnya mereka ini semuanya itu menggambarkan kehebatan Khalid, dan ia juga sebagai warming up orang-orang macam ni. Sebab itu kita kata sahabat ni kental nak lawan dengan ini, hebat. Tarikh peperangan Yarmouk ini hak yang asas yang kita nak bincang. Dia berlaku pada 13 Hijrah sebelum penaklukan Damsyik, seperti mana yang disebut oleh Saif ibn Umar dan diikuti oleh Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari. Al-Hafiz Ibn Hajar Ibn Asakir menukilkan daripada Yazid bin Abu Ubaidah, Al-Walid bin Muslim ibn Luhai'ah, Al-Lays bin Sa'd dan Abu Ma'syar bahawa peristiwa ini berlaku pada tahun ke-15 Hijrah selepas penaklukan Damsyik. Muhammad bin Ishaq serta Khalifah bin Khayyat menyatakan bahawa peperangan Yarmouk berlaku pada hari Isnin selepas berlalu 15 hari bulan Rejab tahun 15 Hijrah. Jadi di sini berkenaan dengan peperangan ada dua pandangan, ada kata 13, ada kata 15 Hijrah. Tapi yang masyhur 13 kerana zaman tu zaman Abu Bakar. Dan Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijrah dengan tukar Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Walaupun begitu, Ibn Asakir berkata inilah yang benar. Adapun yang dinyatakan oleh Saif bahawa berlaku Damsyik pada 13 Hijrah, maka tak ada satu pun yang mengikuti perkataannya. Itu dari sudut waktu tarikh. Wallahu a'lam, ada dua pandangan. Kita katakan bahawa peristiwa itu tetap berlaku. Saya lebih cenderung kepada 13 Hijrah berdasarkan kepada beberapa ucapan-ucapan dan pelantikan Abu Ubaidah sebagai panglima selepas daripada itu. Bagaimana persiapan Rom dalam menghadapi peperangan ini? Ibn Katsir menyatakan yang disebut oleh Saif dan selain daripadanya, bagaimana Ibn Jarir juga menyatakan ketika pasukan Islam menuju ke kota Syam, tentera Rom merasa cemas. Dia bimbang dan sangat takut. Lalu mereka hantar kepada maharaja mereka namanya Herakles, hantar untuk memberitahu kepadanya tentang kejadian ini. Jadi Herakles pada masa itu ataupun Herakla duduk di Hims. Hims ni di mana? Salah satu bandar utama di kota Syria sekarang. Dia ada Hama, dia ada Hims, dia ada Halab. Itu semua saya pernah lalu lah kawasan-kawasan tu semua. Dia duduk di situ. Bila dia dengar berita ni, dia kirim. Apa lagi? Dia pun baru pergi ke Baitul Maqdis. Sampai berita ni, dia tulis surat balasan kepada gubernur, kepada tentera dia. Celakalah kamu semua. Ni bahasa orang besar. Dia tak main berlalu-lalu dah benda-benda ni. Celakalah kamu semua. Sesungguhnya mereka adalah pemeluk agama baru. Tak ada yang dapat mengalahkan mereka. Patuhilah aku dan berdamailah dengan mereka dengan menyerahkan kepada mereka setengah daripada hasil mahsul bumi Syam. Bukankah kamu semua masih memiliki pergunungan Rom? Jika kamu semua tidak mematuhi kata-kataku, maka mereka pasti akan merampas negeri Syam daripada kamu dan akan menjadikan kamu dalam kesulitan sehingga kamu akan tersepit di pegunungan Rom. Herakla ataupun Hercules, maharaja tu baca dah, tahu dah. Tapi kadang-kadang hak ni tak dah pikak. Ni semangat saja ni, huru-hara juga. Tak kala surat balasan ini sampai pada mereka, lalu mereka mengeluh dan meringik laksana keledai liar sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika itu Kaisar berjalan menuju ke Homs, memerintahkan agar seluruh tentera Rom keluar bersama panglima untuk menghadapi setiap panglima Islam dan pasukannya dengan membawa anggota tentera yang sangat ramai.
Mari merengek. Macam mana tuanku ni? Kita hak ni kiri kanan. Okeylah. Kita kerahkan dengan saudara kandungnya sendiri, Tazariq, membawa 90,000 anggota tentera untuk menghadapi Panglima Tentera Islam Amr bin As, salah seorang, dan mengutuskan Jarjah bin Turzra untuk menghadapi Yazid bin Abu Sufyan yang dengan mendirikan khemah sejajar dengan khemah Yazid dengan tentera sebanyak 50 ke 60 ribu untuk menghadapi Yazid. Herakles kemudian mengutuskan Duraiqis untuk menghadapi Syurahbil bin Hasanah dan Al-Fiqar. Ada yang mengatakan Qayqalan bin Nuftus, menantu Herakles, untuk menghadapi Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk membawa 60,000 anggota tentera. Jumlah mereka dikatakan 240,000 orang. Terbesar dalam sejarah. Tuan-tuan pergi ke kamp Port Dickson, saya rasa tak sampai. Banyak tu semua sekali tu kamp. 240,000 bala tentera ni. Ramai mereka. Dan orang Rom berkata, dia kata apa? Demi Allah, kita tidak akan membuatkan Abu Bakar sibuk menghalang para pasukan berkudanya untuk menginjakkan kaki mereka di tanah kita. Tak payahlah kuda-kuda mereka. Sikit-sikit kita ni hebat besar ni. Jumlah umat Islam itu sekadar 21,000 orang. Di luar pasukan Ikrimah bin Abi Jahal bersiap-siap berhenti di perbatasan Syam dengan membawa 6,000 pasukannya dan membantu pasukan Islam apabila diperlukan. Jadi bila dalam keadaan macam ini, Abu Bakar membalas surat. Abu Bakar menyatakan, hendaklah kamu semua bersatu. Sekali ini kita tak boleh perang mengikut pasukan-pasukan. Tak, kita kena ketombokan yang satu. Dalam satu pasukan, dan hadapilah tentera kaum musyrikin. Sesungguhnya kamu semua adalah Ansarullah. Saya minta izin saya teruskan. Saya tak tahu pukul berapa siap ni. Kita berhabislah. Kan tergantung pula. Sesungguhnya kamu semua tidak akan dikalahkan kerana jumlah kamu yang sedikit, tetapi kamu akan dikalahkan dengan sebab dosa-dosa kamu. Ingat. Kita tak menang dengan jumlah yang ramai. Ini kalau berlawan. Kita akan dimenangkan kalau kita takwa kepada Allah. Dan kita akan kalah kalau kita lakukan dosa-dosa. Abu Bakar pesan. Pesanan ini juga diambil oleh Umar. Pesan kepada tentera-tentera Islam. Dan hendaklah setiap panglima pasukan solat bersama tenteranya. Mana ada dalam peraturan suruh solat bersama? Sayyidina Abu Bakar letak solat bersama. Abu Bakar luar biasa, tuan-tuan. Ini yang disebut oleh Tarikh At-Tabari. Kemudian ketika Herakles mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, siapa berita? Bukan tak siapa. Surat bocor cepat, tak ada benda. Hak ni umum, arahan umum. Bila dah siapa berita, Abu Bakar kata kepada para tenteranya agar bersatu. Dia pun segera menulis surat kepada seluruh panglimanya. Ni main surat sama surat ni dulu ni. Hak ni kuat hak ni, hak ni kuat hak ni. Macam mana? Bila dia tulis panglimanya, dia menyatukan seluruh pasukan. Begitu juga dia berpesan agar seluruh pasukan berhenti di tempat yang luas. Cari tempat luas, lapang dan sedikit jalan untuk melarikan diri. Pimpinan tertinggi seluruh pasukan adalah saudaranya sendiri, Tazariq. Dia beri hak tu, panglima agung dia, Tazariq. Pasukan paling hadapan dipimpin oleh Jarjah. Sayap kiri dan kanan oleh Mahang dan Darakus. Manakala pasukan penyerang pemimpin dipimpin oleh Faiqar. Hak dia lantik tu memang ganah-ganah lah tu. Hebat-hebat semua. Masak dalam peperangan. Maharaja Rom sendiri memberi arahan daripada Antakya. Tengok tuan-tuan. Daripada Hims tadi, dia pergi ke Antakya dah. Antakya ni kat mana? Turki sekarang.
Sepadang antara Syria dengan Turki. Saya baru balik daripada Turki, saya pergi Sepadang. Tapi tempat saya pergi Kahramanmaraş dengan tugas. Situ jauh lah situ. Sepadang. Jadi dia hantar surat, dia sebab mudah lagi ke apa ke macam-macam lah. Saif bin Umar berkata tentera Rom mula bergerak dan berhenti di satu kawasan namanya Waqusah, berdekatan Yarmouk, dan lembah itu menjadi parit bagi mereka. Yarmouk ni tuan-tuan ibarat nama sebuah sungai yang terletak sepadang antara Jordan dengan Palestin. Kalau kita duduk atas tu, kita tengok kecil je bawah. Sebab dia tempat tinggi, bawah tu sungai. Lebih kurang dalam berapa? 100 meter ke atas daripada sungai tersebut lah, tinggi. Pasukan tentera Rom dikerah dari seluruh jajahan takluknya di timur, barat, utara dan selatan. Kita kata perlawanan akhir lah ni. Perlawanan akhir. Terdapat daripada beberapa kalangan bangsa Yunani masuk. Bangsa Asia Tengah, Armenia sehingga sampai Rusia. Kabilah Arab yang menganut agama Kristian, khususnya Arab Najran. Jumlah yang besar menutup medan. Jumlah mereka kena penuh. 240,000 tuan-tuan. Macam bukan dia seorang. Kadang-kadang dengan kudanya pula. Macam-macam lagi. Para padri, tengok masa nak perang ni. Jumlah mereka itu menyebabkan mereka datang dengan perasaan bangga dan sombong. Nah, melauk mereka ni. Padri membaca kitab Injil. Baca kitab Injil. Padri amat baca kitab Injil. Beri semangat sambil dan juga untuk mengambil berkat. Panglima mereka bernama Mahan dan Gajah Armenia menyusung 5 pasukan besar. Buat satu. Pasukan hadapan dipimpin oleh Panglima Jarjah. Pasukan pemanah ditugaskan untuk memulakan peperangan, kemudian berundur. Itu cara strategi. Pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, kedua-duanya adalah bagi melindungi pasukan pemanah yang berundur. Pasukan berjalan yang meredah musuh. Ini cara dia. Bersatunya seluruh tentera Islam dan persiapan peperangan. Bila besar, kena bersatu. Tak kala tentera Rom beserta para panglimanya berhimpun di Waqusah, suatu lembah di samping sungai Yarmouk berdataran rendah dan memiliki jurang. Mereka, manakala tentera Islam pula berpindah dari tempat lama mereka ke suatu tempat yang berdekatan dengan tentera Rom. Ia di sebuah jalan yang tidak memiliki alternatif lain kecuali jalan itu sahaja. Amr bin al-As berkata, bergembiralah wahai saudara-saudaraku sekalian. Demi Allah, pasukan Rom telah terkepung. Setiap tentera yang terkepung, maka sedikit sekali bagi mereka peluang untuk menang. Strategi tempat penting. Sebab itu kata ulama, kenapa tentera Islam dia pilih Yarmouk, dia tak pergi masuk ke depan lagi? Ada banyak sebab. Antara sebabnya, kita jangan pergi perang tempat yang kita tak biasa. Kita tak berapa nak kenal tempat tu. Huru-hara kita. Kedua, bila berada di Yarmouk, di belakang tu kawasan yang telah dikuasai oleh Islam. Jadi boleh berunduk dan mudah untuk pasukan Islam lain backup balik, nak lawan balik. Dah kalau kita ke depan sangat, dah dikepung je tu, lelah kita, letih. Itu strategi. Ketika para sahabat berkumpul untuk bermesyuarah bagaimana cara mereka bergerak menuju tentera Rom, dan ketika panglima duduk untuk mengikuti mesyuarah, datanglah Abu Sufyan. Abu Sufyan masa itu telah Islam. Dia Islam pada tahun 8 Hijrah, masa pembukaan kota Mekah, dia masuk Islam. Dan jasanya cukup besarlah dalam peperangan ini. Baik. Abu Sufyan berkata, aku tidak pernah menyangka akan diberi umur panjang. Yalah, dia lawan Nabi zaman dulu. Lawan Nabi zaman dulu. Jadi umurnya tua dah. Anak dia pula jadi khalifah selepas tu. Muawiyah tu anak dia. Yazid itu anak dia. Jadi panglima tentera. Yalah, dia orang tua lama, senior. Jadi coach lah. Tak boleh lah nak jadi ke depan sangat. Orang lama. Tak apalah. Mungkin masa tu umur dia 70 dah kot. Ataupun lebih sikit, kurang sikit.
Dia datang, dia kata apa? Aku tak pernah menyangka akan diberi umur panjang sehingga aku dapat menyaksikan suatu perkumpulan untuk menyusun strategi perang sementara aku tak hadir di situ. Maknanya Alhamdulillah Allah tunjukkan umur aku boleh serta. Oh, ini hebat sahabat. Setelah itu beliau mengusulkan agar tentera Islam dibahagi menjadi 3 pasukan. Sepertiganya bersiap di hadapan tentera Rom, kemudian sepertiga lain daripada perbekalan dan para wanita agar berjalan. Wanita pun ada juga nak rawat dan anak ni. Dan Khalid dengan sepertiga tentera lain di posisi belakang. Khalid ni biasanya tuan-tuan, dia ada kuda dan pasukan berkuda. Khalid ni tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, saya tak nak cerita panjang banyak, dia boleh perang. Allah bagi kekuatan dia. Kalau dalam peperangan Mu'tah, jumlah dia 3,000 orang. Selepas 3/5 tentera Islam mati, bermula daripada Zaid bin Harisah mati, kemudian matinya pula Ja'far bin Abi Talib, kemudian matinya Syahid Abdullah bin Rawahah. Tentera Islam tak ada siapa nak ambil, Khalid Al-Walid ambil. Hari tu dia pergi perang, dia lawan dengan pedang dia patah. Ambil pedang lain, lawan, patah. Bukan lawan sekali patah dah, lepas ni menang kali patah lah. Lawan patah, 7 kali patah. Itu gedebenya orang. Mana hebat, sungguhlah hebat. Sampai dengan tu pun dia boleh lawan. Dan satu-satunya orang tak ramai dalam perang boleh hidup 2 tangan. Kau ni kita tak ada gaya sebelah je. Dia dua-dua boleh pergi. Dua-dua boleh lawan seretak. Sah. Jangan main tu. Dan dia orang yang pandai semua, termasuk tombak pandai, termasuk memanah, termasuk berkuda, termasuk seorang lawan seorang, dia boleh pergi semua. Termasuk taktikal. Oh, luar biasa. Saya akan ceramah satu bab Khalid Al-Walid ni 2 tahun akan datang lah pula, sebab ni panjang ni sekali ni, tahun ni cukup lah penutup ni ceramah malam. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada itu, ketika Khalid sampai di Syam, maha menerima bantuan tentera dari Rom yang lengkap dengan membawa para pendeta, uskuf macam kita kata tadi. Orang Rom ni 80,000 pasukan diikat dengan rantai besi. Kaki ni sebab takut lari. Jadi ikat, jadi berlawang je ni lah. Tujuannya takkan lari. Tapi itu menandakan bahawa mereka berat. Nak akad kata pun berat. Jadi mudahlah kalau kalah. Ya, kira kalah sekaligus lalu. Dia akan jadi macam domino. Habis. Ni satu. Dia rasa cerdik. Tapi niat tu menyebabkan perbuatan susah. 80,000 pasukan tentera. Rom ni 80,000. 80,000 pasukan pejalan kaki. Ini disebut dalam Tarikh Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah. Saif bin Umar berkata, sebahagian orang menyatakan pasukan dirantai 10,000 pasukan, setiap 10 orang dirantai 1 agar dapat tidak melarikan diri. Panjang untuk 10 orang 1, gitu-gitu. Dan banyak lagi riwayat saya tak nak baca, sehingga ada riwayat kata tentera Rom 300,000, ada kata sampai 400,000. Ini riwayat Uzdi, riwayat Fahan dan sebagainya. Tapi masyhur 240,000. Strategi tentera Islam. Macam mana tentera Islam nak lawan macam ni? Saya telah cerita tentang pemilihan tempat Yarmouk. Sebabnya. Kemudian yang kedua, Khalid Al-Walid ni, dia nak susun strategi baru. Dan kita baca sejarah peperangan yang dibuat, semuanya strategi baru je. Dia tak pakai copy paste hak lama. Dah. Perang ni lain. Jadi, itu pengalaman. Siapa boleh pergi training dengan dia 2 peperang, pakar. Itu Khalid ni. Cara dia betul tentera Islam, dia panggil Kirdaus. Kirdaus ni setiap pasukan yang besar tu, dia letak 1 pasukan. 1 pasukan dia panggil Kirdaus ni, pasukan kecil. Setiap 1 tu mengandungi 1,000 orang. Dan setiap 1,000 tu ada 1 ketua. Jadi banyaklah. Kita ada 36,000, 36 Kirdaus. Contoh. Kemudian membentuk firqah. Firqah ni pasukan. Antara 10 hingga 20 Kirdaus ada ketua lain pula.
Ni lebih besar lah. Kita kata major, general ataupun apa nama lah. Lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kemudian pasukan tersebut disusun. Pasukan tengah ada 18 Firdaus yang diketuai oleh Abu Ubaidah, Amir ibn Al-Jarrah, Ikrimah bin Abi Jahal, Ka'kak bin Amr. Tuan-tuan, tentera Islam, ini orang, ya Allah, hebat semua. Pasukan sayap kanan mengandungi 10 Firdaus. Tuan-tuan, dia pasukan nak perang ni, dia tak diselopok gini. Dia ibaratkan nak perang ni gini. Ni tengah, ni kanan, ni kiri, ni belakang. Qalb belakang. Jadi tengah ada belakang. Yang kanan tu mungkin 2 kilometer. Bukan 200 meter. 2 kilometer. Makna jauh. Yang kiri ni pula mungkin 2 kilometer. Yang tengah ni gini. Dia tak boleh sekepok gitu. Kalau tu orang kepung gitu, ya. Dia cara dia. Dia ecer macam tu. Dia jarakkan. Dia hak belakang. Jadi Khalid ni duduk belakang. Dia duduk perhati. Kemudian dia tengok pasukan kanan dipimpin oleh Amr bin As bersama Syurahbil bin Hasanah. Pasukan sayap kiri oleh Yazid bin Abi Sufyan. Pasukan peninjau oleh Qutbah bin Ushaim. Pasukan kuda ekor belakang 5 Firdaus oleh Sa'id bin Zaid. Pasukan pentadbiran oleh Abdullah bin Mas'ud. Hakim tentera masa tu kalau ada salah, hakim tentera Abu Darda. Al-Miqdad Al-Aswad tukang baca Quran. Abu Sufyan bin Harb ditugaskan beri pidato. Dah dia orang tua, orang lama, beri pidato. Masing-masing ada tugas. Dalam peperangan ni mulianya tuan-tuan, 100 orang peperangan ahli Badar serta. 100 orang sahabat Nabi. Perang Badar tahun 2 Hijrah, perang ni 13 Hijrah, 11 tahun lepas tu. 1000 orang para sahabat. Jadi peperangan ini berkah. Sebab hati mereka bersih, tuan-tuan. Hati mereka bersih, berkat. Tentera Islam disusun sejarak sepanjang 12 km. Hujung nu, siapa hujung nu? Bukan dekat-dekat. Nak lawan 240,000. Bukan 24,000. 240,000. No, 12 km no. Mungkin hak yang ke-12 sana, hak yang ke-1 sana, hak tengah ni 6 km antara dua tu. Seolah-olah macam tu lah. Baik. Pada asalnya tentera Islam dipimpin oleh Abu Ubaidah. Sebab dalam ramai-ramai tu, Abu Ubaidah seorang sahaja yang dianggap masa tu, yang ada di situ, yang Nabi tuding jari 10 ahli syurga. Abu Ubaidah ni Nabi sebut, inna likulli ummatin amina wa aminu hazihil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sesungguhnya setiap umat itu ada setiausaha agungnya, setiausaha agung bagi umatku ataupun pemegang amanah utamanya ialah Abu Ubaidah. Kisah Abu Ubaidah saya ceritakan dalam buku Garis Masa Hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah dia. Jadi Abu Ubaidah dilantik menjadi ketua. Jadi Khalid datang. Khalid pun berlaku perbincang Khalid. Abu Ubaidah bila dengar Khalid, Abu Ubaidah terima je. Sampai kepada tahap Khalid kata, kalau nak buat arahan cepat, wahai Abu Ubaidah, apa kata biar saya buat arahan. Khalid tak nak depan sangat. Sebab dari segi seniority masuk Islam, Khalid ni lewat. Khalid ni masuk Islam selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, sebelum pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Jadi bila dah dia lambat masuk Islam, dia, tapi Nabi percang Khalid. Masa muka kota Hijrah pun Nabi lantik jadi ketua dah. Masa perang tu cerita panjang lah. Lepas pada hari ni Abu Ubaidah setuju. Abu Ubaidah tengok, kalau kita kau ni nak suruh aku letak jawatan, pakat aku apa Syekh? General. Tak, Abu Ubaidah dia bukan perang kerana Khalid, bukan kerana Abu Bakar, kerana Umar, kerana Allah. Okey, ambil Khalid. Sama-sama. Khalid pun buat arahan. Jadi diterima. Itulah kehebatan Abu Ubaidah. Akhirnya Khalid dilantik menjadi panglima tertinggi mengetuai bala tentera.
Turut bersamanya merupakan para sahabat yang besar masa tu. Lalu Khalid menyampaikan ucapan. Ni orang hebat. Dia kata apa? Hari ini adalah sebahagian daripada hari-hari yang ditetapkan oleh Allah. Berlakunya besar. Dia kata, berlakunya peristiwa besar. Tidak sepatutnya seseorang itu bermegah dan melampau. Maka ikhlaskan niat kamu untuk berjihad kerana Allah. Hadapkanlah ke hadapan Allah dengan amalan kamu. Hari ini tiada lagi hari sepertinya. Kemenangan penentu yang menjadi tentera Rom tak mampu bertahan lagi untuk menyekat kemarahan tentera Islam. Ini disebut dalam kitab Tajarub Al-Umam wa Ta'aqub Al-Humam oleh Ibn Maskawai. Khalid mencadangkan supaya pemerintah atau ketua tertinggi digilirkan dari kalangan tentera. Bukan dia nak buat macam tu. Sedang dia nak cakap macam tu, tiba-tiba seorang berkata di sisi Khalid, seorang Islam, cakap apa? Alangkah ramainya bala tentera Rom dan sikitnya tentera Islam. Dah tengok musuh ramai, melaut. Oh Islam, sikitnya kita. Oh, Khalid dengar kata gitu. Kalau tengah nak perang tuan-tuan, itu satu-satunya perkataan paling pantang. Banyak saya boleh baca dalam sejarah, termasuk dalam buku garis masa ni. Tak boleh cakap macam tu. Tak. Perang kita tak kira banyak sikit. Tak. Khalid terbikah dan dia berkata, alangkah ramainya. Khalid kata apa? Celakalah kamu. Orang backing. Dia bukan orang backing, orang kaku. Adakah kamu ingin menakutkan diriku? Orang jenis baka tak takut, tiba-tiba nak suruh takut. Mana boleh? Tak ada kamu menakut orang ni. Mu nak takut diri aku ke? Sebenarnya tentera itu menjadi ramai apabila mendapat pertolongan Allah dan menjadi sedikit apabila ditimpa dengan kecewaan. Kekuatan bukan diukur daripada jumlah anggota tentera ramai. Sebab itu Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai jumlah yang sikit dapat mengalahkan jumlah yang ramai dengan izin Allah. Lalu ia mengingatkan kepada kita bagaimana Allah sebut, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Bila mana orang Islam, orang beriman tengok barisan tentera kufur yang ramai, mereka kata inilah Allah janji pada kami. Dan inilah yang dijanjikan oleh Rasulnya. Dan benarlah janji Allah dan Rasul. Dan tidak bertambah pada mereka kecuali iman yang sejati dan berserah bulat-bulat kepada Allah. Dan mereka juga menyebut waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila dia tengok macam tu, dia tak takut kepada yang lain, dia takut kepada Allah. Dia kata cukuplah kami bagi Allah. Dialah sebaik-baik tempat berlindung atau berserah. Jadi ucapan pun ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sebelum perang berlangsungnya rundingan antara kedua belah pihak. Wakil tentera Islam diketuai oleh Abu Ubaidah diiringi oleh Yazid bin Abu Sufyan, Dirar ibn Azwar dan Haris ibn Hisham. Nama-nama saya sebut ni, kalau kita baca sejarah masing-masing, kita akan tengok luar biasa. Luar biasa tuan-tuan. Ini panglima sungguh. Mereka memanggil pihak musuh untuk berunding dan hanya mahu berunding dengan panglima tentera tertinggi. Aku nak berunding tapi jangan cari hak beleh-beleh ni, hak bilih-bilih. Nak besar. Rombongan tentera Islam dibawa menemui panglima Tazaruk, hak kata bos nombor 1, yang berada di dalam khemah sutera. Khemah sutera. Orang Rom ni khemah sutera. Rombongan Islam menolak untuk berada dalam khemah sutera. Mana boleh orang lelaki duduk dalam khemah sutera. Nabi kata, ni diikut walaupun kecil benda tu. Nak bincang kat lain, minta maaf lah, khemah mu aku tak nak. Sutera orang lelaki tak boleh, perempuan boleh pakai. Okey. Lalu mereka dihamparkan sutera. Namun masih juga rombongan Islam juga menolak. Nak kat ni, suruh duduk atas sutera. Jadi janganlah kita mari masjid kita ni, surah kita ni,
Orang bagi sejadah sutera, letak pakar-pakar duduk Tok Imam sutera hak sah depan, tak payah. Kemudian akhirnya rombongan Islam membenarkan pihak musuh membuat pilihan sendiri, hanya 3 pilihan. Ginilah kita cakap lalulah mudah-mudah. Sama ada munah Islam, tunduk pemerintahan Islam dengan bayar jizyah, atau berperang. Mereka kata kalau gitu kita pilih perang. Panglima tentera Rom yang bernama Mahang mencabar Panglima Khalid Al-Walid untuk berhadapan dengannya. Mahang ni hak kalah lawan Khalid bin Sa'id tadi, lari tu sampai ke Damsyik, lepas tu kepung balik, yang tentera Islam terperangkap tu lari. Sekarang ni dia salah seorang yang besar, Mahang. Dia nak cabar. Dia apabila Panglima Khalid mendekatinya, rupanya nak ajak bincang. Mahang kata, kami telah mengetahui bahawa kamu keluar dari negeri kamu dan datang ke sini kerana kemiskinan dan kelaparan. Dia kata macam tu. Hidup di padang pasir, maka dipersilakan kepada kamu untuk menerima hadiah yang kami berikan kepada setiap orang dengan 10 dinar emas, pakaian yang lengkap dan makanan yang mencukupi. Seterusnya kembalilah semula ke negeri kamu. Pada tahun depan mari semula kami bagi pula. Siapa kata? Panglima tentera Rom Mahang. Kalau kita macam mana? Nanti saya berunding dulu, takut boleh akak tinggi sikit lagi. 20 seorang. Tuan-tuan, macam mana Khalid jawab? Ini orang hebat. Khalid Al-Walid jawab, sesungguhnya tujuan kami meninggalkan negeri kami dan datang kami kemari bukan disebabkan apa yang kamu nyatakan. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang suka minum darah. Bukan Pontianak. Suka minum darah. Dan sesungguhnya kami diberitahu bahawa tiada darah yang paling lazat, lebih manis daripada darah bangsa Rom. Maka kami datang kemari untuk tujuan itu. Kita dengar pun bulu roma takut. Bahasa tu, tuan-tuan, bahasa tu. Bila cakap dia pelikih kepada orang Islam, Khalid hentang. Tu bahasa Khalid. Ini disebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Persediaan pasukan tentera Islam. Tentera Islam. Jadi tentera Islam telah susung macam saya sebut tadi, 30-40 kelompok pasukan. Maka ada ketua masing-masing. Maka mereka pun nak berhadaplah dengan tentera Islam dan tentera Rom. Khalid masih lagi menghormati Abu Ubaidah. Dan dia berkata kepadanya, aku ingin memberikan satu pandangan, usul. Abu Ubaidah jawab, sebutlah apa usulmu. Aku akan mendengar dan mematuhinya. Sikap Abu Ubaidah. Khalid berkata, musuh pasti telah mempersiapkan pasukan yang besar yang tak dapat dihalang untuk dapat menembusi pertahanan kita. Aku khawatir pertahanan sayap kiri dan kanan kita akan ditembusi. Bacaan dia tu dibaca dah. Walaupun dia letak Amr bin As sebelah kanan, dibantu oleh Syurahbil bin Hasanah. Dia letak sebelah kiri oleh Yazid bin Abi Sufyan dan beberapa yang dibantu. Di setengah ni oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah dan beberapa lagi sahabat yang dibantu. Tapi dia terasa. Maknanya dia sendiri boleh takdirkan tentera Islam kuat tagaman besar berlajuk. Nak lawan besar berlajuk ni. Bukan nak lawan sama-sama seorang dua. Jadi Khalid kata, aku khawatir pertahanan sayap kiri dan sayap kanan kita akan ditembusi. Oleh kerana itu, menurut pendapatku, kita mesti membahagi pasukan berkuda menjadi 2 pasukan. Satu pasukan ditempatkan di belakang sayap kanan dan satu lagi ditempatkan di belakang sayap kiri. Sehingga apabila pasukan Rom berjaya menembusi pertahanan kita di sayap kiri atau sayap kanan, maka pasukan kuda boleh cover lah, boleh mainkan peranan. Dan kita akan datang menyebu mereka dari belakang. Jadi Khalid ni seolah-olah duduk tengah, dia duduk pemantau. Dia duduk belakang, duduk pantau, tengok. Dia pergi, nampak sana lemah, kejar. Jadi kalau dia nak hambat hak ni dah 12 km tuan-tuan,
lembek kuda. Hak sebelah ni. Jadi dia duduk center 6 ni, sah sini, sah sini. Kena laju. Dia perang ni, dia tak masa hak ni, mu perang dulu, hak ni berehat. Tak, dia serentak. Dia hukum dia lain. Abu Ubaidah menjawab, itu pandangan sangat tepat. Lantas Khalid masuk dalam barisan berkuda yang berada di belakang pertahanan kanan dan Qais bin Hubairah di sayap kiri. Khalid memerintah Abu Ubaidah agar mundur ke belakang. Abu Ubaidah bukan duduk depan sangat, duduk pasukan kedua belakang. Strategi. Iaitu daripada posisi tengah di belakang supaya jika ada kalangan tentera Islam yang berlari mundur akan merasa malu melihat dia. Tak bolehlah gitu. Abu Ubaidah menyerahkan posisi tengah yang sebelumnya beliau tempati kepada Sa'id bin Zaid, salah seorang 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk syurga. Kalau tak silap, Sa'id bin Zaid ini adalah isteri kepada Fatimah. Fatimah ni adalah adik kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Bukan Fatimah anak Rasulullah. Bukan hak tu lain. Ni, jadi orang ni orang yang baik sangat. Baik. Kemudian Khalid bergerak ke tempat para wanita sambil memberikan arahan kepada mereka agar bersiap-siap. Kita sedih macam mana wanita perang zaman dulu berani sahabat Nabi ni suruh bersiap-siap dengan pisau belati dan tongkat-tongkat. Dia kata, Khalid kata, sesiapa sahaja yang kamu semua temui melarikan diri daripada pasukan, maka bunuhlah dia. Maknanya kalau tentera Islam lagi, bunuh. Cerita ini disebut dalam Futuh Asyam dan Al-Bidayah wa Nihayah. Susunan tentera Islam, setiap pasukan tu dia ada, kita sebut tadi Kirdaus. Di bawah Kirdaus tu ada 1000 orang. Dia ada panglima masing-masing. Antaranya Maz'ur, Iyad bin Ghanam, Hashim bin Utbah, Suhaib bin Amr, Ikrimah bin Abi Jahal, Abdurrahman bin Khalid bin Al-Walid, anak Khalid Al-Walid sendiri, Habib bin Maslamah, Safwan bin Umayyah, Sa'id bin Khalid, Khalid bin Sa'id, Abdullah bin Qais, Muawiyah bin Hudaij, Az-Zubair bin Al-Awwam. Ni orang hebat-hebat belaka. Setiap gereja ditugaskan satu kumpulan peninjau agar seluruh medan perang dapat dipantau. Kena ada tukang pemerhati, tukang lapor dan seumpamanya. Bekal keimanan para sahabat. Tak kala kedua-dua pasukan berhadapan dan perang satu lawan satu pun bermula. Dia biasanya dalam perang masa tu, dia kena tunjuk gagah dulu. Maknanya orang kuat Rom keluar cabar orang kuat Islam. Seorang lawan seorang. Kalau mati, matilah. Kalau hidup, hiduplah. Dua je. Sama ada mu mati atau aku mati. Begitu. Bila cabar ni, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah memberikan nasihat kepada tentera Islam. Wahai hamba Allah, bantulah agama Allah. Pasti dia akan membantu kamu semua dan mengukuhkan kaki kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Wahai umat Islam, bersabarlah kamu semua kerana sesungguhnya kesabaran akan menyelamatkan kamu daripada kekufuran dan membuatkan redha Allah. Lagi pesangan dia lagi, seranglah mereka terlebih dahulu dengan panah dan melindunglah kamu semua dengan perisai kamu. Banyakkan diam kecuali zikir kepada Allah dalam diri kamu sehingga aku memberi arahan suatu kepada kamu. Ni siapa kata? Abu Ubaidah. Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal sahabat Nabi yang mati dalam tahun Amawas, sama juga dengan Abu Ubaidah. Dia sahabat muda. Masa Nabi wafat umur dia 30-an. Artinya di sini umur dia dan 30-an sahaja. Dia ni orang yang paling alim dalam halal dan haram. Nabi pernah hantar dia jadi qadi di Yaman. Dia berjalan sambil mengingatkan pasukan tentera Islam dengan berkata, wahai ahli Quran, wahai penghafaz kitab Allah, penolong kebenaran, wali yang hak, sesungguhnya rahmat dan syurga Allah tak akan diperolehi dengan berandai-andai. Doa ngangang tak.
Dan Allah tak akan memberikan keampunan dan rahmatnya kecuali kepada orang yang jujur. Lalu dia dengarkan kepada mereka semua firman Allah, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan kamu bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa. Amr bin As juga menyampaikan ucapan. Abu Sufyan yang menjadi pemidato juga menyampaikan ucapan. Abu Hurairah memberi ucapan, berlumbalah kamu semua mengejar para bidadari syurga dan untuk bertemu Rabb kamu di syurga dengan penuh kenikmatan. Abu Sufyan berkata, Allah, Allah, sesungguhnya kamu semua utusan Allah. Ucapan yang semangat semua tuan-tuan. Kemudian pertempuran mulai berkobar. Tak kala persiapan telah hampir sempurna, segala perundingan menemui jalan buntu, Khalid pun maju menemui Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni anak kepada ataupun sepupu kepada Khalid. Tak jauh hubungan tu. Dia daripada kabilah Bani Makhzum. Kabilah Bani Makhzum ni, kalau kita kenal Suhu, siapa dia? Abu Jahal. Ikrimah anak dia memang tu daripada kabilah tu lah. Siapa dia lagi? Termasuklah Khalid Al-Walid, termasuklah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Kabilah ni terkenal dengan kekuatan main pedang perang zaman dulu ni. Dia ada suku-suku dia ada kabilah-kabilah dia. Kemudian dikatakan Khalid dia mahu menemui Ikrimah bin Abi Jahal dan Qa'qa' bin Amr. Qa'qa' ni kalau kita baca sejarah antara sepemberani manusia. Sayyidina Abu Bakar kata la sautu Qa'qa', suara Qa'qa' lebih berbisa daripada 1000 tentera musuh. Hebat tuan-tuan perang. Jasa Qa'qa' kepada Khalid berlaku bila mana Khalid lawan kalah, tiba-tiba mereka perangkat nak pergi serang ramai-ramai. Qa'qa' tahu ni terus pergi lawan, jadi kalah mereka. Jadi Khalid ni sendiri kalau boleh dalam perang dia nak regu dengan Qa'qa'. Dan dikatakan Khalid ni jarang menangis. Dia panglima payah menangis tuan-tuan. Tapi bila mati Qa'qa' dia menangis. Okey, kemudian seterusnya dikatakan perang tanding 1 lawan 1 itu menjadi suasana yang mula menjadi panas. Sementara Khalid di antara barisan sambil menyaksikan regu-regu ini nak perang ni, lawan satu sama satu ni. Dalam keadaan macam ni, satu perkara yang pelik berlaku tuan-tuan. Apa dia? Tengah-tengah nak tepur ni, dalam keadaan mengacau kuat ni, seorang panglima besar tentera Rom. Panglima besar, hak yang kita kata salah seorang hak ketua tu, namanya Jarjah ibn Tuzra, yang mengetuai pasukan hadapan. Dia terus datang dengan berani menghampiri panglima tentera Islam Khalid tanpa melawan. Dia tak bawa senjata. Mana tak acah senjata. Dia datang di dekat. Kuda sama kuda. Bila dah beradu kepala kuda dua ni, dia bercakap. Dia bertanya dengan bahasa Arab. Wahai Khalid, sampaikan kepadaku dan cakap benarlah. Dan jangan sekali-kali kamu berbohong. Aku nak minta kamu cakap benar sekali dengan aku, boleh tak? Demikian itu kerana seorang yang jujur dan mulia tidak akan berbohong. Orang bohong ni orang penipu. Orang yang tak jujur, orang yang bukan mulia. Janganlah kamu memperdayakan diriku kerana orang yang mulia tidak akan memperdaya orang yang bertanya atas nama Allah. Siapa dia? Jarjah ni nak tanya. Dia tanya apa tuan-tuan?
Soalan dia kata, adakah benar bahawa Allah telah menurunkan pedang dari langit kepada Nabi kamu dan dia berikan kepada kamu? Jarjah tanya. Sehingga apabila kamu menghunusnya, tiada seorang pun yang akan dapat menewas kamu. Sebab bila kita baca sejarah Khalid, dalam masa yang pantas, namanya menjadi gerung musuh. Musuh naik bulu roma kalau sebut nama Khalid. Dia punya aura tu, orang takut Khalid sebab dia kenal. Hebat dia ni. Khalid jawab tidak. Khalid jawab tidak. Jarjah bertanya lagi, mengapa engkau diberikan gelaran Saifullah, pedang Allah? Khalid menjawab, sesungguhnya Allah telah mengutuskan kami seorang Nabi dari kalangan kami. Lalu dia berdakwah dengan menyeru kepada Islam, tetapi kami bersifat liar terhadapnya dengan menjauhkan diri daripadanya dan menghalangnya. Maknanya masa tu dia cerita masa dia belum masuk Islam. Kemudian sebahagian kecil daripada kami mempercayai dan mengikuti seruannya, namun sebahagian yang lain lagi terus membohongi dan menjauhkan diri daripadanya. Aku juga dalam kalangan yang membohongi dan menjauhi diri daripadanya. Kemudian selepas itu Allah memasukkan hidayahnya ke dalam hati dan akal fikiran kami. Lalu kami mengikut petunjuknya dan kami berbaiat kepadanya untuk berjuang menegak agamanya. Selepas Khalid beri jawapan panjang tu, Jarjah bertanya lagi, wahai Khalid, ke manakah hala tuju dakwah agama kamu yang serukan ni? Khalid jawab, kami mengajak kamu untuk mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jarjah bertanya, bagaimana kamu menyikapi orang yang tidak menerima seruan yang kamu sampaikannya? Dia kata, kalau tak mau nak damai, bayar jizyah, kalau tak perang. Jarjah bertanya, tak nak bayar? Dia kata, peranglah. Jarjah bertanya lagi, bagaimana kedudukan orang yang menerima? Kalau orang ikut macam mana? Khalid jawab, kedudukan kamu dan kami adalah sama sahaja dari segi kewajipan menunaikan. Mau masuk Islam samalah kita dua ni. Jarjah bertanya, adakah orang yang masuk Islam pada hari ini pahalanya akan dapat menyamai pahala orang yang lebih dahulu masuk Islam? Khalid jawab, bahkan ya. Dia terkejut. Jarjah kata, bagaimana boleh jadi macam tu? Khalid jawab, kedudukan kamu dan kami adalah sama sahaja dari segi kewajipan. Okey. Dia pun tanya, bahkan lebih baik. Bagaimana? Kerana sesungguhnya kami dulu pernah engkar Nabi, lawan Nabi, mengterima terus masuk Islam. Jarjah berkata, demi Allah, adakah kamu benar-benar berkata benar? Dia kata, demi Allah, aku bercakap benar. Sampai di sini Panglima Jarjah, dia lingkupkan perisai tangannya dan tunduk ke arah Khalid dan akhirnya masuk Islam. Panglima Khalid telah membawa Jarjah ke khemahnya, lalu memberikan sebekah air dan dia ajar wuduk dan dia ajak semayang sunat 2 rakaat sebelum perang. Para anggota Rum melihat telatah tentera panglimanya, akhirnya dapati bahawa dia bersama dengan Islam perang. Dan Jarjah perang, dalam perang tu dia mati syahid. Tak pernah semayang kecuali 2 rakaat je. Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk. Kami katakan hidayah itu milik Allah, tak mengenal usia, tempat, situasi. Saat genting, nak mati 2 jam je lagi lepas belum ada tu. Ataupun setengah jam je. Kepewiraan dan pengorbanan tentera Islam. Zubair bin Al-Awwam adalah salah seorang tentera yang mengikuti perang Yarmouk dan beliaulah sahabat yang paling mulia dalam peperangan ini. Beliau termasuk penunggang kuda yang cekap dan pahlawan yang paling berani dalam peperangan ini. Sebahagian daripada jaguh Islam maju mendekatinya dan berkata, tidakkah engkau ingin menyerbu ke dalam barisan musuh dan kami akan ikut bersamamu? Zubair berkata, kamu semua tidak akan bersedia. Mereka menjawab, kami sanggup bertahan. Zubair pun membawa mereka menjebu ke dalam bahagian musuh. Ketika mereka mula masuk ke dalam pasukan musuh, para prajurit mengajak Zubair tadi tidak berjaya masuk menyerbu ke dalam musuh, sementara Zubair telah menembusi pasukan musuh sehingga keluar dari sisi yang lain. Setelah itu dia kembali masuk dari arah itu hingga kembali kepada para prajurit yang mengajak tadi.
Tak berani tuan-tuan. Tapi itulah kehebatan Zubair. Muaz bin Jabal, setiap kali dia mendengar suara para pendeta membaca Injil, macam kita sebut tadi, dia akan bertempik dan berkata, Ya Allah, goncangkanlah kaki-kaki mereka dan teguhkanlah kami dengan kalimat takwa. Jadikanlah kami menjadi cinta berhadapan dengan musuh dan jadikanlah kami redha dengan takdirmu. Ini disebut dalam kitab Futuh Asyam dan Bidayah Nihayah. Mahang, panglima tentera Rom, keluar dan mengarahkan kepada pimpinan sayap kanan pasukannya, iaitu Dubrijan, musuh Allah yang berlagak ahli ibadah di antara orang Rom, agar menyerang menerobos dalam barisan kaum muslimin. Lantas segera Dubrijan membawa para tenteranya menerobos pasukan tentera Islam yang berada di sayap kanan. Sayap kanan ditempati oleh Bani Az, Mahraj, Hadramaut dan Khawla yang tetap teguh menghadapi serangan musuh hingga mereka berjaya membendung arus musuh. Ini peringkat pertama. Ikrimah bin Abi Jahal, aku pernah memerangi Rasulullah dalam beberapa peperangan. Lantas apakah hari ini aku akan berlari dari kamu semua? Aku akan lari. Tak. Ikrimah dia benar dan dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Kemudian dia bertempik, siapa yang berani membaiatku untuk mati? Dia biasanya bila kemuncak perang, kita tak boleh nak lawan banyak sangat, dia kira pecah kepala topi dia ni, dia akak pedang, siapa nak baiat aku untuk mati? Maknanya kita repuh apa berlaku, Allah saja yang tentukan. Bila dia cakap macam tu, bapa saudaranya Al-Haris bin Hisham mendekatinya dan membaiatnya. Dirar ibn Al-Azwar, seorang yang luar biasa hebat, sahabat Nabi, telah membawa pasukan 400 pasukan dan penunggang kuda, sanggup bersama. Dan Khalid Al-Walid berkata, wahai anak saudaraku, kenapa kamu buat, anak bapa saudaraku, kenapa kamu buat macam ini? Dia pun cerita apa yang saya sebut tadi. Dulu aku perang Rasulullah, sekarang aku nak tebuh balik. Dan dia perang, dan akhirnya sebahagian besar mereka cedera dan sebahagian mereka mati. Termasuklah sahabat kita ini juga meninggal dunia, iaitu siapa dia nama? Ikrimah bin Abi Jahal. Ini disebut dalam tarikh Al-Umam. Al-Waqidi menyatakan bahawa ketika dalam keadaan nazak disebabkan luka-luka yang banyak. Ni cerita pelik. Masa perang tu luka ramai ni, ada 3 orang luka teruk. Waqidi cerita. Masing-masing rebah nak mati dah, minta air. Mereka sebut hak ni air. Kawan ni nak bagi. Haris bin Hisham, Ikrimah bin Abi Jahal, Ayyash bin Rabi'ah, masing-masing nak air. Jadi bila sampai kepada yang pertama kata bagi yang kedua, yang kedua kata bagi yang pertama, yang ketiga kata bagi yang pertama. Pergi, 3-3 mati sebab nak mendahului kawan-kawannya. Ini dalam peperangan Yarmouk. Ini berlaku kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Tuan-tuan, setelah Khalid bersama tenteranya berada di sayap kiri menerobos ke sayap kanan pasukan Islam yang telah ditembusi oleh musuh hingga berjaya memukul mundur, pasukan Amr bin Al-As tu jadi lemah. Bila mari serang ramai, Khalid daripada jarak jauh tengok dengan pasukan tentera dia, terus mara bantu sebelah Amr bin Al-As, di mana dapat membunuh 6,000 orang musuh. Khalid punya pukulan, tak tahulah cara macam mana dia perang, tuan-tuan. Itu luar biasa. Setelah itu Khalid menyerbu mereka dengan membawa 100 pasukan berkuda menghadapi 100,000 pasukan Rom hingga berjaya memporak-perandakan pasukan musuh. Ketika itulah seluruh tentera Islam menyerang serentak pasukan Rom, membuatkan mereka lari bertepian. Ketika itu pasukan tentera Islam dengan mudah mengejar mereka untuk menghabisi mereka. Di mana dalam babak terakhir peperangan, tuan-tuan, kita tengok dia perang ni lama. Perang ni berlaku 6 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari keempat tak jadi perang. Masuk hari kelima, hari keenam hari adalah penghabisan.
Jadi tuan-tuan tahulah perang berapa letihnya perang. Dia perang ni kalau boleh nak habis cepat, nak habis cepat. Tapi itulah yang terpaksa dibayar. Kemudian kita tengok di saat akhir. Antara saat akhir yang kita tengok, Khalid bersama Jarjah bergerak menyerbu pasukan tentera Rom yang berlari di antara pasukan tentera Islam. Pasukan tentera Rom berusaha mengumpulkan kembali tenteranya berlarian. Masa itulah Khalid berusaha menumpaskan mereka hingga pedang mereka saling bertemu. Khalid terus-menerus mengerai mereka dari siang hari sehingga matahari tenggelam. Ketika itu tentera Islam hanya dapat melaksanakan solat Zuhur dan Asar dengan isyarat. Semayang dalam perang itu. Jarjah akhirnya tercedera dan meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya. Khalid kembali menyerbu sampai ke tengah-tengah kuda tentera Rom. Ketika itu kuda-kuda tentera Rom lari tunggang langgang ke padang pasir dan tentera Islam sengaja membuka jalan bagi kuda-kuda itu hingga seluruhnya pergi. Setelah hilangnya pasukan berkuda Rom, Khalid Al-Walid dan pasukan tentera Islam segera menghadapi tentera Rom yang tak dapat lari. Pasukan tentera Islam terus melakukan asakan dan pasukan musuh seolah-olah ditimpa runtuhan tembok. Asakan bertalu-talu dari pasukan tentera Islam menyebabkan mereka lari menuju ke lembah Waqisah. Satu lembah mereka lari. Manakala mereka yang masih memiliki semangat tempur tak ikut melarikan diri, sebaliknya mereka tetap meneruskan perlawanan. Namun keadaan fizikal dan mental mereka sangat lemah sehingga 10 orang pasukan tentera Rom ketika itu tak mampu mengalahkan seorang sahaja askar tentera Islam. Ketika dua orang pasukan musuh terbunuh, baki pasukan yang lain menjadi lebih lemah. Khalid kini menguasai posisi tengah pasukan dan berjaya mengacau bilaukan pasukan pejalan kaki sehingga mereka terpecah-pecah lari kucar-kacir ibarat tembok yang telah runtuh. Kemudian Khalid mengejar pasukan yang lari tercerai-berai itu sehingga berjaya menembusi parit mereka. Malam itu pasukan tentera Rom berlari dalam kegelapan menuju Waqusah. Adapun pasukan yang diikat dengan rantai besi, jika seorang terjatuh maka seluruhnya terjatuh. Ibnu Jarir berkata pada waktu itu yang jatuh dan terbunuh mencapai 120,000 orang. Besar tuan-tuan. Manakala Al-Azdi dalam menganggarkan jumlah mereka yang terbunuh sebanyak 200,000 orang. Dalam riwayat yang lain mereka menghitung dan ternyata mendapati musuh yang terbunuh lebih daripada 80,000 orang. Dalam peperangan ini wanita muslimah juga mengambil bahagian membunuh ramai pasukan Rom. Mereka bertugas memukul tentera Islam yang lari daripada medan pertempuran sambil melaung kepada mereka, kamu semua mahu lari ke mana? Apakah kamu mahu meninggalkan kami kepada tentera kafir? Jika telah dilaung seperti itu, maka tak ada seorang pun yang sanggup mendengarnya kecuali pasti akan kembali bertempur. Ibnu Jarir menyebut pada waktu itu Al-Qayqalan dan pasukan pembesar pasukan Rom lari kucar-kacir sambil menyeret pakaian labuh mereka. Kata mereka, jika tidak mampu menolong dan memenangkan agama Nasrani, maka lebih baik kita mati sahaja atas agama ini. Maka datanglah pasukan tentera Islam menghabiskan mereka seluruhnya. Ini disebut dalam Tarikh At-Tabari. Mereka menyebut jumlah tentera Islam yang terbunuh dalam peperangan ini seramai 3,000 orang. Tak ramai. Jumlah 36,000, 3,000, setengah kata 4,000. Yang mati termasuklah Ikrimah yang saya sebut tadi. Anaknya Amr, Salamah bin Hisham, Amru bin Sa'id, Abbam bin Sa'id. Adapun Khalid bin Sa'id cedera parah tetapi tidak diketahui ke mana dia pergi. Demikian juga dengan Dirar bin Azwar, Hisham bin As, Amr bin Tufai bin Amr Ad-Dawsi. Dirar ni cedera, tapi akhirnya dia hidup lagi dan dia mati ta'un amawas. Ketika itu Yazid bin Abu Sufyan termasuk orang yang teguh. Dia berperang bermati-matian disebabkan bapanya melewatinya dan berkata, Abu Sufyan kata kepada dia, wahai anakku, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya tak ada satu pun tentera di medan tempur ini kecuali bersungguh-sungguh perang. Abu Sufyan sendiri pun kena panah mata buta, ikat.
dan berdoa, An-Nasr iqtarib, ya Allah berilah kemenangan yang hampir. Ini berlaku. Jadi orang tengok luar biasa dalam kejadian macam tu. Semangat juang mereka ini tak boleh dipertikaikan lagi. Perang bermula pada hari pertama 5 Rejab, sebagaimana Ibnu Katsir kata, hari pertama ni 1 lawan 1. Kita tengok Abu Ubaidah lawan, Abdul Rahman bin Muaz lawan, dan ramai lagi. 2 daripada tentera Islam mati syahid, Abdul Rahman bin Muaz tu lawan 1 lawan 1. Jadi peperangan yang pertama ni kita kira macam kemenangan tu kepada pihak tentera Islam, kerana dari segi bilangan musuh lebih banyak terkorban. Hari kedua, peperangan yang kedua ni, 6 Rejab berlaku ni, di garis hadapan bertemu berlawan ni, mereka cuba nak hentang hendap pada semasa sembahyang subuh. Jadi Mahang cuba mengambil kesempatan, tapi Khalid tahu dah, dia buat perakak sedia. Jadi akhirnya gagal tindakan mereka itu, dan pada hari kedua ini diakhiri dengan mundurnya kedua-dua pasukan. Tak ada gimana lah, sama-sama macam seri lah. Hari ketiga, 7 Rejab, hari ketiga menyaksikan tentera Rom cuba melakukan serangan yang sama, namun terfokus kepada medan tempur yang terbuka. Hal ini menyebabkan sedikit sebanyak pasukan Amr bin As sebelah kanan terpukul mundur, dan sebahagian daripada pasukan Syurahbil bin Hasanah. Namun Khalid Al-Walid dapat memulihkan bantu. Hari keempat, Mahang mengarahkan tenteranya untuk melancarkan panah sebanyaknya sehingga ramai tentera Islam tercedera dan mati syahid. Serangan tersebut digelar sebagai Yaum At-Ta'wir, ataupun hari mata jadi buta. Ramai kena anak panah. Ia merupakan hari penentuan. Dan di bahagian yang lain, pasukan berkuda Panglima tentera Dirar yang bersembunyi di belakang Tal Jumu'ah ketika mana awal pergerakan tentera Rom. Tak kala pasukan berkuda Rom melarikan diri, Dirar mengikuti mereka menuju ke Ain Dakar. Pasukan berkuda Rom kebanyakannya adalah pasukan bantuan Kristian Arab dan Bani Nakhl dan Juzam. Sebahagian mereka lari ke perkampungan tempatan dan sebahagian lain bergabung dengan tentera Islam. Ia memberi kesan kepada pasukan bantuan Arab lain sehingga jambatan yang menyeberangi Wadi Ruqa dapat direbut oleh Dirar ibn Azwar, yang saya kata panglima yang gagah perkasa. Hari kelima, percubaan terakhir dilakukan oleh Mahang untuk berunding agar pasukan tentera menarik diri dan mundur, tetapi tidak berjaya. Pasukan Rom telah terkurung di antara Lurah Ruqa dan Yarmouk, terpisah daripada kawasan perkhemahan mereka di Yaqusah. Kedua-dua kubu tidak melakukan serangan, di mana berkemungkinan disebabkan kepenatan. Jadi hari itu banyak merawat masing-masing lah. Dirar bin Azwar telah pergi untuk mengepung tentera Rom seramai 500 orang supaya tidak lari dan mudah diperangi. Hari ke-6, dalam hari terakhir pertempuran ini, ia berlangsung dengan sangat sengit, di mana pasukan Islam berusaha memaksa musuh agar menjauhi jambatan. Pasukan tentera Rom menjadi panik, di mana jalan untuk mereka melarikan diri sudah terputus. Sebahagiannya meletakkan senjata dengan maksud untuk menyerah, yang lain menuruni lereng dan jurang sehingga sebahagiannya jatuh terkorban. Khalid menguasai posisi tengah pasukan dan berjaya menjadikan pasukan pejalan kaki musuh kucar kacir. Mereka terpecah belah dan lari seperti tembok yang runtuh. Khalid kemudian mengejar pasukan yang lari sehingga berjaya menerobos parit mereka. Malam itu pasukan Rom berlari dalam kegelapan dan ramai yang mati. Sebenarnya apabila dilihat diikat rantai kaki, maka itu memberi kelebihan kepada tentera Islam. Keputusan akhir peperangan, sekitar 120,000 pasukan musuh terbunuh di lembah Waqisah. Ia merangkumi 80,000 tentera keadaannya saling diikat rantai, 40,000 tentera tidak dirantai. Jumlah ini tidak termasuk tentera musuh yang tewas di luar lembah Waqisah. Setelah berjaya meraih kemenangan, tentera Islam meraih banyak harta rampasan perang. Disebutkan bahawa setiap anggota pasukan berkuda memperolehi bahagian 1,500 dinar seorang. 1,500 dinar ni banyak mana tuan-tuan? Satu dinar yang kami dapati dalam kajian kami bernilai lebih kurang 1,200 ringgit
atau hingga ke RM1,400. Itu 1 dinar. Ni setiap orang RM1,500. Millionaire. Boleh beli rumah ni 4 putih. Seorang-seorang tu sebab dinar tu. Tu hebat mereka ni. Ini dalam kitab Tarikh Ar-Rasul wal-Muluk. Bila mana berita kemenangan tentera Islam sampai kepada Raja Rom Antakya, dia kata, macam mana tentera Islam boleh menang ni? Mereka jawab, mereka ni kaki semayang malam. Mereka kaki semayang malam. Mereka ini ruhbanun bil laili wa fursanun bin nahar. Waktu malam macam rahib padri kita, waktu siang macam panglima. Lalu dia katakan, Herakla berpaling ke bumi Syam dan berkata, Salamun alaiki ya Suriah, salamun la liqa'a ba'dah. Selamat tinggal wahai bumi Suria, selamat tinggal, kami tak akan dapat menguasai kembali. Itulah pembukaan yang besar dalam peperangan tersebut. Dan kita tengok dalam peperangan tersebut ramai yang cedera. Cuma satu peristiwa yang besar berlaku masa tengah perang. Datang surat Saidina Umar pecat Khalid Al-Walid, ganti dengan Abu Ubaidah. Lalu Abu Ubaidah memanggil Khalid dan meminta supaya disembunyikan berita tersebut. Tugas memimpin diteruskan bersamanya sehingga selesai peperangan. Khalid ni orang baik, jujur. Meskipun begitu, apa yang luar biasanya, Khalid ketika mana dipecat daripada jawatan itu, di mana dia masih berada di tengah pertempuran dan sedang dalam puncak kemenangannya, namun pemecatan itu tidak sedikit pun memberi pengaruh dan kesan pada diri dia. Sebab nawaitu perang bukan kerana jawatan. Hebat dia ni. Baginya tidak beza status panglima tertinggi, komandan bawahan atau orang biasa. Dia menganggap sama sahaja. Dan inilah luar biasa yang kita boleh sebut dalam buku Rijal Haular Rasul. Khalid dalam ucapan yang masyhur, dia kata apa selepas dia kena pecat? Alhamdulillahillazi qada ala Abi Bakrin bil maut wa kana ahabba ilayya min Umar. Walhamdulillahillazi walla Umar wa kana abghada ilayya min Abi Bakr wa alzamani hubbah. Segala puji hanyalah bagi Allah yang telah menetapkan kematian kepada Abu Bakar, sedangkan dia lebih aku sayangi daripada Umar. Dan segala puji bagi Allah yang melantik Umar, sedangkan dia lebih aku tidak suka daripada Abu Bakar. Dan Allah menjadikanku kasih kepadanya. Tetap dia hormat, dia tak kisah. Ini disebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Orang tanya Khalifah Umar, Khalid dengan Sayyidina Umar ni umur lebih kurang, kata. Satu kabilah. Muka pun hampir sama. Khalid ni orang tinggi, orang yang gagah. Sayyidina Umar pun sama. Khalid ni tuan-tuan, dia meninggal dunia lebih dulu pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal pada tahun 23 Hijrah. Khalid meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah. Khalid meninggal 21. Sayyidina Umar 23. Bila berita Khalid meninggal dunia di mana? Di Hems. Dekat saya kata tadi tu. Di kota Hems di Syam, Syria. Orang Madinah, wanita Madinah menangis. Menangis ramai-ramai. Sayyidina Umar terkejut. Sayyidina Umar tak boleh kalau orang nangis marah. Lebih-lebih lagi kalau menangis berjeri kuat atas nama kematian. Tapi bila Sayyidina Umar tahu, dia kata, kenapa? Orang kata Khalid bin Al-Walid meninggal dunia. Sayyidina Umar kata, kerana Khalid meninggal dunia, tak apa, aku tahu. Dia kata tak apalah, nangislah. Sebab orang ingat jasa Khalid Al-Walid. Cuma orang tanya Sayyidina Umar, kenapa mungkin pecat Khalid dari jawatannya? Nak tahu sebab. Adakah dendam, iri hati? Sahabat ni
Dia tak macam kita. Dia orang jamin masuk syurga ni tak memikir macam kita, tuan-tuan. Baik. Sayyidina Umar jawab, sesungguhnya aku memecat Khalid bukan kerana rasa tak puas hati. Tak ada langsung. Sekelumit pun tak ada kerana tak puas hati. Atau kerana dia telah melakukan khianat. Tidak, tak ada. Akan tetapi, tengok. Akan tetapi kerana manusia telah menjadi khayal olehnya, sehingga aku khawatir mereka hanya bergantung kepadanya, kepada Khalid. Kerana itu aku ingin agar mereka tahu bahawa Allah yang telah melakukannya, dan agar mereka tidak menjadi terdedah kepada fitnah. Sehingga zaman dulu dok kata Khalid menang Khalid. Kalau Khalid mari, Khalid tak kalah. Sampai tahap tu, mana ada orang boleh pergi jamin nak satu perang. Sampai Khalid Al-Walid ni, masa dia nak mati, dalam sakit tu dia nengung seorang. Dia kata, kenapalah aku ni perang banyak kali tak mati-mati. Kalau boleh aku nak mati perang, mati syahid. Dia mengadu. Kita kat mengadu selamat. Dia kena. Lain, dia bukan berani ni lain. Lalu kawan dia bagi tahu. Dia kata gini, wahai Aba Sulaiman. Dia digelar Aba Sulaiman, Khalid ni. Sengaja Allah tak matikan kamu dalam perang kerana berkat doa Nabi dan kerana kamu pedang Allah. Pedang Allah tak boleh kalah. Bila Nabi dah doa, dah mu ni pedang Allah, mu tak akan kalah. Dan itu terbukti. Walaupun dia pergi perang, dia bukan panglima, macam dia juga panglima tu. Sebab orang kenal dia. Dan strateginya hebat. Itulah Khalid Al-Walid, tuan-tuan. Jadi itulah saja yang dapat saya sampaikan. Saya tak pernah ceramah lebih pada 2 jam. Hari ni je. Ini kerana saya sengaja nak cerita. Bila saya buat kisah Yarmouk ni, saya kata inilah kehebatan tentera-tentera Allah. Dan saya tutup dengan firman Allah Ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Daripada kalangan orang yang beriman, ada lelaki-lelaki yang membenar janjinya dengan Allah. Sebahagian mereka telah menerima mati syahid. Sebahagian mereka sedang menunggu gilirannya. Dan mereka sekali-kali tidak akan menukar janji mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.